Koyak Podcast. Assalamualaikum, selamat kembali dalam Pantry Gelap, bukan Kongsi Gelap. Hari ni kita ada lagi satu Koyak Podcast. Lagi satu macam kita orang ada buat je. Tapi hari ni macam biasa aku tak kesorangan. Aku ada 4 lagi geng yang menemani aku. Jadi yang pertama kita ada Amir Lobak. Halo guys, Assalamualaikum guys. Alright. Next one, kita ada Kyle Lowry. Yo, guy in the house, yo. Yes. Yeah. Next, Bukan kat bengkel dia. bos. Aku betul lah Amir. Belum mampu ni dah tiba orang. Dah sabar dulu. Itulah pasal. Next one, kita ada Acik Pinky. Hey, Assalamualaikum. Ikut tu, ya Radom. Alright. Next one, macam korang dah dengar tadi, kita ada Dennis Denggi. Yo, what's up, my man? Yeah. So, hari ni kita ada topik yang aku rasa aku dah luruh kat title tu, korang tahu dah. Tapi sebelum kita pergi ke tajuk tu, kita minta maaf dulu lah sebab kita orang dah lama tak upload apa-apa Lama content. betul tu. Ha, Rasa betul macam buat hari ni kan rasanya. Dah 4 minggu lah kiranya, sebulan dah. Jadi sebab masing-masing ada sibuk kan. So ada yang kita pun ada buat video yang kita akan upload nanti. Dia adalah short video. Video tu heavy sikit lah kan. Untuk kita orang buat untuk pertandingan di mana Amir akan berlakon. Jadi doakan kita orang dengan peserta-peserta lain yang masuk pertandingan Pertis ni dapat buat karya yang baik dan sampaikan mesej yang bagus-bagus lah. Dan doakan kita menang lah. Jadi juara. Yes. Mudah-mudahan insyaAllah. Itu jangan lupa bagi. Betul. Jadi So, korang yang tak tengok ni subscribe. Betul tak? betul. Yeah. InsyaAllah video tu akan up dalam 11 hari bulan 12. Ya. Yeah. Kalau tak ada apa-apa. Ya. Jadi nak betul update apa-apa lagi ke? Ada. Oh, ada. Kami ingin mengucapkan selamat pengantin baru kepada Amir Lobak. Jangan lupa tu. Oh, Lama. Amir dah kahwin. Sekali lafaz tu. Oh, itulah sekali lafaz pun aku dengar agak macam tu. Yelah. Sayang. Okay, terima Welcome to kasih. the club, meh. Terima kasih. Yang mana yang tengok video ni, doakanlah Amir berkekalan hingga ke jannah. Jadi InsyaAllah, seorang suami yang baik. InsyaAllah kita bersama, kita semua. Panjang intro kita dah. Itulah. Jadi okay, kita nak sambung pergi ke topik kita untuk Koyak Podcast kali ni, iaitu 3 negara yang anda ingin kunjungi ya. Alright, so aku minta maaf lah, video Dennis sekarang ni nampak separuh, kadang-kadang nampak full. Aku tak tahu kenapa, ini semua masalah Skype. Korang salahkan Skype. Jadi Dia kena kat aku pula tu. Aku tu lah. itulah aku tak tahu lah kenapa. Jadi dalam waktu PKPB ataupun PKPP ni, obviously lah kita memang susah sikit lah nak pergi keluar negara kan, dengan suasana COVID-19. Tapi kita orang sembang juga sebab kita orang ni memang suka berangan, kuat berangan. Jadi aku akan start dulu dengan negara yang aku nak pergi. Negara ni memang agak kontroversi lah sekarang. Tapi walau macam mana pun, aku nak pergi bukan nak contribute untuk diorang. Tapi negara yang aku nak pergi ni adalah negara Perancis. Especially Paris lah kan. Dia punya Eiffel Tower dia. Macam tu sebab Tahu. betul. Sebab yelah aku macam Razi Seluar juga kan, jenis-jenis yang romantik semua. Tembak. Dia kan jadi orang ciwang sikit, bunga-bunga. Aku pun nak juga jadi bunga-bunga. So memang bagi aku Perancis ni tempat dia sebenarnya memang cantik lah sebenarnya. Itu base yang aku tengok daripada video lah, tak nak pergi lagi. Tapi itulah dengan masalah yang ada sekarang, masalah dari segi racism ataupun sensitivity agama kan, antara Islam dengan yang bukan Islam. Jadi itulah sampai ada orang pernah tikam kena tikam tak silap aku, dua orang Islam perempuan yang berhijab kena tikam. So Okay, Faan, aku nak celah yang pasal ketikam tu kan, sebab bagi aku pernah dapat klien daripada France. Dia kata yang pasal benda ni kan, Perdana Menteri diorang saja dia nak ambil publicity, bagi aku publicity murahan lah. So
ini bergantung kepada pemimpin juga sebab benda kes ni bukan baru ya, dah tahun 2016 2006 gitu. Lama dah kes ni sebenarnya. Banyak dah. Betul. Satu pun sebab dulu pun tak silap aku dia punya Perdana Menteri, aku tak pasti Perdana Menteri yang sama ke atau tidak, yang isu bernikah orang tak benarkan lah. Kalau itu memang Perancis ni aku rasa diorang punya dari segi politik tu lah masalah sikit, dan juga disebabkan politik ni mindset orang-orang kat situ pun berubah. Tapi tempat tu memang cantik, ada juga banyak juga orang Islam kat situ. Aku rasa pilihan makanan halal tu tak ada jadi masalah bagi aku. Alright, yang kena tikam tu mati. Wah, tak pastilah pula. Aku rasa tak pastilah. Aku tak nak cakap lah pula. Tanya tu ada cepat. Tapi aku ada baca lah artikel tu. Cuma masalah tu. Sebab benda yang pasal wanita yang kena tikam tu tak dinaik-naikkan oleh media-media barat lah. So itu ada aku punya top 3 aku. France. Jadi aku nak pergi ke kita punya geng yang pertama, iaitu Amir Lobak. Okay, top 3 aku. Aku ingat aku nak pergi ke, mungkin lah aku ingat nak pergi ke mana lah. Banyak sebenarnya tau. Tapi salah satunya aku nak pergi ke Palestin. Palestin Ini macam kenapa tu Sebab jihad fisabilillah. Takbir. Allah Akbar. Kenapa kena pergi ke Palestin? Palestin ni kita kadang-kadang kan, macam aku ambil contoh lah, macam kita ni OKU kan, daripada kecil ke ataupun baru jadi OKU ke, kat sana kita kalau sini sebab sakit, okay fine, accident ke apa, sana disebabkan oleh orang Israel sana bom, so anak kecil jadi cacat. Dan aku respect perkataan orang kata apa, biar cacat kat sini tapi dekat akhirat sana diorang sempurna. Ui. Tak ada. Kamera jatuh. Sorry. Oh, jangan gigit weh. Punya pun aku. Tolong. Betul. Kelas. Sorry, jangan gigit. Jangan gigit je mama. Tadi macam tadi lah, macam kat sana anak-anak kecil sana kan, so diorang, aku respect diorang punya intellectual diorang tu, respect gila lah, salute. Tapi itulah kalau sebab yang aku ingat berkenaan dengan Palestin ni dengan Amir dulu pernah waktu hari bakat tau. Jangan cerita bos. Hari bakat MAB GTC lah, hari bakat GTC. Adalah seorang tu pakai selendang Palestin lah, nyanyi lagu Assalamualaikum. Waktu tu dia berduet dengan Kai lah. kepala otak lah. Kena sebut dia. Mampus lah. Kita menang. Punggung dia ada di muka. Alright, itu dia Amir dengan Palestin sebagai top 3 dia. Jadi kita nak pergi ke duet dia iaitu Kai. Aduh, korang ni. So Kai, macam mana top 3 anda? Ya dia. Kalau top 3 aku rasa aku pilih ni lah, negara Jepun. Jepun Wah, Jepun Acik tarik nafas tu. Tak, aku risau kucing aku cakap earphone aku gini. Okay. Dia apa Jepun. Sebab dia sebab bendera dia nice lah. Simple lah. Tak ada kena-mena kan. Okay. Tak tu sebab facilities dia lah. Orang kata Jepun facilities dia, teknologi dia memang kata superb lah kan. Macam mana bullet train dia. Itu rasa macam aku teringin nak naik benda tu kan. Memang satu lagi dia accessible untuk kita yang blind ni. Ramai orang cakap macam semua benda kita sebagai OKU penglihatan ni, kita pergi sana kita boleh gerak sendiri. Oh ya. Itu yang aku macam rasa macam amazed lah dekat Jepun. Dan aku rasa kena pergi tempat tu, kena tengok macam mana dia punya kemudahan dia yang dia orang sediakan untuk kita OKU penglihatan ni, dan kita boleh bergerak dengan sendirinya.
Dia punya Semua next kita boleh level. settle. Memang kata nice lah kata. So aku rasa macam kena explore benda tu dan kalau boleh bawa balik sini ke macam mana ke kita dan aplikasikan je apa benda. Kata macam memang nice. Sebab sebelum ni pun aku pernah try satu macam satu slot ni untuk OKU mata. Aku pernah hantar aku punya resume apa semua tapi tak tercalon kat situ. Ada satu program pertukaran kat sana. Time kat GTC lah aku buat benda tu. Pernah dengar? Aku pun tak ingat nama dia. Exchange student tu. Yang exchange tukar orang tu. Tukar budak tu. Lepas tu aku pergi sana dalam berapa lama tak aku tak ingat. Tapi aku rasa memang benda tu menarik dan aku rasa memang aku kena pergi. Tapi bila fikir-fikir balik aku tak sesuai untuk pergi lagi. Sebab aku still tak cukup ilmu di dada. Macam braille aku tak boleh braille apa semua. Tak sempat lagi dengan aku untuk pergi. Tapi one day aku rasa satu lagi. Jepun satu lagi kuasai. Bahasa Jepun dia kena kuasai. Sebab kat sana pun memang aku rasa kebanyakannya tak berapa fasih dengan bahasa Inggeris. Ya, betul. Lagi hang tak belajar bahasa Jepun kan, nak pergi mana memang tak boleh. Kalau nak kerja ke nak belajar ke, memang kena kuasai tu. Betul. Okay, itu dia Kai dengan top 3 dia punya negara iaitu Jepun. Jadi kita nak pergi seterusnya ke Acik Pinky. Aku top 3 aku aku confuse nak letak top 3 aku ke top 2 dulu kan. Tapi aku ambil Turki top 3 aku. Turki, first impression aku memang sana first negara Islam lah kan. Second yang aku tertarik dengan Turki ni sebenarnya khazanah, barang-barang peninggalan sahabat, barang-barang Nabi. Banyak kat sana, kat satu museum tu. So, aku tertarik nak tengok kan. Pedang Rasul, pedang sahabat, gigi Nabi, baju Nabi, tangan Nabi pun ada. Yang tu. Rasa aku pernah tengok benda tu. Ada. Dekat Malaysia peninggalan pun barang-barang Nabi apa tu kan. certain ada jugalah mereka buat main barang-barang daripada sana, main buat apa ni lagi? Macam apa? Pertunjuk kan Carnival apa benda tu? Macam satu pameran. Event lah. Pameran. Buat satu pameran, tapi pameran tu pun kat sana barang ada beribu tapi yang dia buat main kat Malaysia ni just 100 maybe ataupun puluh-puluh je. So aku choose Turki, memang aku teringin nak masuk museum tu. Dan lagi satu mungkin aku teringin nak pergi Istanbul kot. Istanbul memang super lah. Ni confirm kaki movie. Tu lah aku dah agak ni. Ni aku dah agak. Kau tengok yang depan-depan tu cakap dah confirm ni. Dalam mesti sabut Istanbul kat ni. Kaki didi ni. Biarlah dia Istanbul bagi aku lawa gila. Cantik lah. Cantik tempat ke cantik orang dia? Duduk. Ampus. Sabar. Kau lain Itulah. Itu dia Acik dengan dia punya Turki sebagai top 3 dia. Ada seterusnya kita nak pergi ke Danish Dengki. Negara manakah yang paling banyak nyamuk Aedes? Kita nak tahu. Jadi negara mana yang kau nak pergi? Okey, aku punya top 3. Top 3 negara yang aku nak pergi. Sebenarnya tempat ni aku dah pernah pergi dulu, tapi dululah masa aku umur dalam lingkungan 5 atau 6 tahun. So tak rasa apalah. Jadi aku ingat nanti kalau ada masa aku nak pergilah lagi sekali. Iaitu dekat Australia. 2-3 lah Australia. Salah nama mana? Sebab dulu aku pergi Sydney. Tapi mungkin next time Gold Coast ke Melbourne ke macam tu lah. Sebab Gold Coast balik tu. Betul-betul. Ada apa tu taman tema. Kangaroo. Taman tema Style tu. Kangaroo dulu aku dah tengok lah. Tapi memang dulu itulah aku tak ingat sangat momen, jadi aku rasa aku nak pergi sekali. Tak tahu kenapa aku nak pergi juga lagi sekali. Kau nak macam imbas lah, macam nak throwback balik lah.
Macam nak throwback balik dah aku nak buat benda aku tak pernah buat S2 nanti. Oh yeah. Lama main kangaroo. Ni mesti nak tengok kangaroo pakai kickboxing tu. Nak bawa balik Kuala Lumpur. Australia berapa jam ni kau pergi tu? Jauh. 18 tak silap. Oh serius lah 18 jam. Lama tu sebenarnya. Lupa lah. 9 ke 10 jam ke lah. Tapi lama ke lah duduk dalam flight tu. Tu lah Australia pun sebenarnya besar kan. Nak ikutkan. Mesti kata next station seterusnya Sarawak kan. Next station Kalimantan, next Asal station. jauh sangat Australia ke Sarawak? Tu lah aku pun tak tahu. Yang paling kau teringin pergi kat mana ni? Sydney ke, Gold Coast ke, Melbourne ke? Ke kau nak around? Tapi sebab sana banyak hiburan. Tapi mungkin aku ke round satu Australia ke. Kalau dapat lah. Okay. So kiranya memang tujuan utama kau nak pergi Australia adalah untuk mengimbas kembali lah. Nak rasa balik. Sebab time tu aku rasa aku macam dekat Malaysia. Sebab nampak laut sama, laut biru juga kan. Okay. Malaysia pun sama lah, cantik juga lah. Cantik jugalah. Kira tak kurang lah Malaysia ni walaupun semua tempat aku nak pergi ni semua tu lah. Betul. Tu aku setuju lah. So itu dia Danish dengan dia punya top 3 dia iaitu Australia. Jadi aku nak pergi ke top 2 aku. Jadi top 2 aku ialah aku nak pergi ke UK, United Kingdom. Tapi ada satu spesifik tempat dia. Dekat England, dekat Liverpool. We will not walk alone. Yeah, you will never walk alone. You never walk alone. Yes. Aku nak pergi tengok stadium keramat tu, stadium Anfield tu. Sebab aku minat Liverpool gila babi. Okay, salam 2-0. Salam 2-0. Itulah, tapi tak apa. Itu tak apa. 2-0 tu Champions League, tak apa. Tak kisah sangat lah kan. So aku rasa kalau walaupun dia kalah 2-0 tu masih boleh lagi nak strive untuk lepas pergi ke knockout stage. Jadi dan Liverpool ni punya nak rasa Liverpool ni sebab satu lagi accent yang ada dekat Liverpool ni lain sikit tau. Dia macam logat dia kalau aku kata kalau yang kat London ni macam orang KL. Kalau kat Liverpool ni macam pantai timur lah sikit logat dia. Logat dia pekat sikit lah, lain sikit. So bila orang cakap tu tahu ada ni orang Liverpool ni. Sebab dia punya English dia kalau korang dengar macam benda dia sembang kan. Itu antara salah satu lah aku nak rasa lah benda tu. So itu dia Liverpool daripada aku. Alright, jadi kita nak pergi ke Amir Lobak dengan anda punya pilihan yang kedua. Okay, nombor 2 aku adalah ke negara Korea. Yes, Korean. Kenapa Meh? Aku tahu sebab apa Meh? Sebab kau nak buat pembelian plastik kan? Korea Selatan tu utara. Pemberian plastik meh. Selatan tu utara ni. Apa? Muka dah beauty betul kan? Ya, betul kan muka yang lobak tu. Ya, muka kan berlobak. Meh minat Blackpink ke apa Meh? Sebab apa Meh? Minat Blackpink ke? Ini bukan orang Blackpink ke ni? Tak, yang first kali aku nak tengok agak handsome kau orang sana kan. Sampai orang kita ni tergila-gila kat sana. Sebab orang kata muka aku sama kat sana. Aku pelik tu. Apa silap kau tak nak balik KL meh? Ya. Silap tinggal bini meh. Itu. Aku confused lah Meh. Itu Kau kata tengok orang kat sana handsome ke tak? Tapi kau lelaki, kenapa kau nak tengok orang tu handsome ke tak? Sebab aku tengok umpan sana tergila-gila sangat kan ni. Apa muka, dia kata muka aku macam Korea sikit tu. Aku macam ni. Tapi sebenarnya nak ikutkan banyak perempuan Korea yang kahwin dengan lelaki Melayu. Betul lah. Macam Kelantan, apa nama tu? Viral baru ni. Miskin. Jangan percaya dia hantu miskin. Tak dia kahwin dengan orang ni tu? Orang apa? Tahu Korea. Korea. Betul. So nak cakap macam mana? Kalau orang Melayu pilih lelaki Korea, perempuan Melayu pilih lelaki Korea, perempuan Korea pilih lelaki Melayu. Jadi macam mana? Macam mana tu? Macam mana tu? Itu bukan sebab sama. Sebab pertamanya aku nak tengok teknologi diorang sana. Memang macam selain Jepun, Korea pun salah satu teknologi yang maju lah dengan macam
pada USA, UK yang aku cakap kan. So aku nak tengok teknologi sana, orang buta sana macam mana survive. Betul. So, Kau ada nak singgah-singgah DMZ ke? DMZ tak mau. Tak ada. Tak ada nak singgah-singgah DMZ. Tak nak. Zain tu DMZ tu ni lah, sepadan dengan Korea Utara. Mampui. Masuk Amir Korea Utara. Bawa tongkat kan. Ketak. Itulah. tu ni ya. Makan nasi free ya, Jori. Tahlil. Oh, ada Kalau kau masuk sana lah. Dia Dapat tahlil. tahlil lah. Kotak kau ingat kau minta mati ke? Mampus. Orang kata masuk sana kena tembak tu. Dia Sebab tu kita tak silap aku kalau nak masuk ke Korea Utara ni ada tempat pelancongan yang boleh masuk ke Korea Utara. Tak silap aku itu daripada China. Kena pelancong daripada China ataupun kau daripada luar negara nak masuk, boleh lah lepas. Sebab ada je orang mereka yang masuk ke Korea Utara. Tapi kau kena ikut peraturan dia orang. Kalau kau langgar, kau akan masukkan dalam penjara sana. Ada juga yang dah mati dalam penjara tu. Tapi aku pun wondering, dekat Korea Utara ni ada orang buta tak? yes, kan kau Ada. fikir. Ada lah. Mesti Sebab ada, kau takkan bayangkan tak ada. memang semua negara mesti ada tapi kita tahu macam mana pikiran orang sana kan. Tu lah. Aku menarik juga aku nak pergi tu. Sebab tu salah satu. Dia orang Okey. smartphone pun kita pakai kan. Macam mana pakai tote bag tu? Boleh Korea lah. Tu lah. Aku, Ya. dia orang ada tongkat je. Okey, bye. Alright. Top two aku. Itu Oh, dia jauh lagi. Amir dengan dia punya pilihan yang kedua iaitu Korea. Hari tu nak pergi ke Kai Lori iaitu dengan dia punya top 2. Apa dia Kai? Aku pergi sebelah dia lah. Sebelah dia Mana pula sebelah tu? China. China Ada. Memang dekat-dekat je kau bagi kan. Jepun, China. Lepas ni apa India? Apa yang spesies sama ni? Hai, nak cari bini lagi satu. Tak. China ni macam mana? Satu orang kata apa ni? Negara matahari terbit Tak tu Jepun. Itu Jepun. Okey, silap ni. Great Wall of China. Tembok besar. Oh, tertinggal tadi. Itu tadi. Ini Great Wall of China. Kan kata orang kata megah kan. Macam kan orang, bila kita tengok gambar dia punya apa, macam dia besar jauh, macam nak tengok berapa jauh benda tu. Berapa besar benda tu. Nak meraba sikit tengok kan. Aku pun pelik kan waktu dulu kan macam mana dia orang bina benda tu sebenarnya kan. Tembok besar China tu macam benda tu menarik, bagi aku menarik lah sebab dia kata macam dia punya simbolik dia tu macam sangat sampai orang satu dunia membesarkan benda tu. Hebat sangat. Fakta menarik pasal tembok besar Cina tu. Nak tahu apa? Apa? Sebab dia bina sebagai empire untuk peperangan. Itu Oh kita ya ke? Oh kita baru tahu. Aku yang kau dah sebut yang dalam tembok besar tu banyak orang mati. Itulah. Ada cover tu juga. Time dia bina benda tu Kau ada punya- orang mati. Kau punya fakta menarik meh. Semua ada buku tag. Tingkatan berapa meh? Tingkatan 2. Darah tingkatan 2. Apa dia guys? Tapi benda lain pasal negeri Cina ni, dulu kalau kau ingat dulu waktu zaman aku kecil-kecil dulu, kita kecil-kecil dulu. Aku ingat kau kecil-kecil dulu. Barang. Memang aku kenal kan. Kalau kau kecil kan. Memang. Barang-barang yang kita ada. Semua belakang tu mesti tulis made in China, made in China. Betul. Kenapa benda tu terjadi macam nak cangak lah. Kenapa orang bila cari barang mesti pergi China? Kenapa barang dia orang dekat sana, aku muskil jugalah kalau katakan. Kalau sekarang pun samalah. Dekat Shopee apa semua nak tengok. Nak bandingkan harga tu macam mana. Sebab kata sana lagi murah. Aku pun macam muskil. Kalau kau perasan China ni orang kata apa, dia macam king of kopi tau. Dia dah jadi raja untuk buat something yang original, tapi benda apa yang dia tak ada kalau nak buat kopi? Semua ada siap. Puasan tak? Ya, betul lah nak tengok benda tu macam mana. Betul-betul ke benda tu murah kat sana? Aku rasa sana dia orang banyak ekspor lah sebenarnya. Sebab dia orang ada kilang yang besar kan.
Gila. Kena water lah kan. Dia orang punya rayap kan berapa B? 1 B ke 2 B? Betul? Kan? Itu betul ke? Tapi memang nak tengok lah kedudukan sana macam mana. Main cantik Kau lah. Betul. Nak dengar Fatah menarik lagi tak? Okay. Boleh lah. Boleh kan, Mek? Perang tadi Siapa kau lah? Support. Okey, tu je. Dah saja je. Start panjang pula nanti benda ni yang. Alright, itu dia Kai dengan pilihannya iaitu China. Jadi seterusnya kita nak pergi ke Acik Pinky dengan pilihan kedua dia. Dia terlepas pula dah. Tempat idaman aku Mesir. Mesir Aku lagi nak tengok piramid tu. Apa kena? Piramid Giza. Oh, yang apa yang Fear tadi bukan Fir'aun Ya tu. Itu piramid. Fir'aun ditanam. Aku kata apa? Curious lah dengan piramid tu besar mana, apa material barang dia kan, nak try raba-raba kat situ kan, dinding dia tu. Sebab satu masa yang tak logik dia punya teknologi. Wallahualam lah teknologi zaman dulu macam mana kan. Dia boleh create bukan satu piramid. I think 10-20 maybe, tak pasti. Boleh ada di zaman tu, dia boleh create satu piramid yang wow, tak logik lah kalau fikir zaman sekarang ni dengan zaman dalam dulu. masa sebulan. Dah, Cik, kau pergi jauh buat apa? Cik, kat Malaysia ada ke piramid, Cik? Kat mana tu? Piramid. Sunway Piramid. Itulah. Abang kau. Jangan sampai aku masuk kau dalam mulut singa tu, Meh. Apalah. Bagilah dia happy hari ni. Hari dia. Okey, kita teruskan. Bagilah dia. Tapi kan, okey, fakta menarik pasal piramid. Fakta menarik. Fakta menarik. Alright. Okey, Mat, apa fakta dia, Mat? Okey, dia ada salah satu masuk keajaiban di dunia. Tu je. Maksud apa? 7 keajaiban. Ya, Menarik sangat fakta itu. Itulah. Aku suka fakta tu. Menarik sangat. Ini antara contohnya salah satunya Eiffel Tower. Tadi kita ada Great Wall of China, and then sekarang kita ada Pyramid of Egypt kan. Dia kan, dia yang aku macam amazing lah. Dia bayangkan lah, satu cube batu tu tak silap aku 2 tan lebih. Macam mana dia boleh hold angkat dan jadikan benda tu sangat kukuh, sangat power lah dia punya teknologi pun. Aku baru tengok baru-baru ni. Even dalam piramid tu ada ruang-ruang kan. Dalam ruang-ruang tu memang direka khas untuk orang masuk dalam tu tak sesak nafas. Dia ada saluran oksigen yang betul. So benda tu macam nice lah. Kau kan. Teknologi campur benda gaib. Dibantu oleh okey. bantuan alam. Ini teori konspirasi. Kan teori gila. La ilaha illallah. Aku rasa dia punya Zaman tu kan memang zaman ahli sihir. Ya betul. Tapi bayangkan lah benda Memang semua beribu tahun still hitam. boleh ada. Semua mak lampir. Tapi diorang kata UFO buat kan tu. UFO perang dunia kedua baru ada, meh. Lagi satu, alang-alang ke Mesir aku tengah jalan depan sikit pergi ni Laut Mati, Laut Merah yang tak boleh tenggelam, apa benda pun tak boleh tenggelam. Oh, Laut Aku Mati kira kat Mesir. Terror Semua kampung kan? Bukan dekat Jordan dia lah, sempadan. Tapi dekat-dekat lah, lalang duduk sana kan. Oh, itulah. Pergi loceng kucing hang ni. Oi, kantoi. Miau. Tapi betul lah, aku agak ni lah, agak tertanya-tanya macam mana laut tu. Macam mana dia tak boleh nak tenggelamkan setiap benda kan. Sebab garam dia kan tinggi kan. Betul. Tak silap aku itu kat situ pun ada dekat dengan Israel, tak silap aku Laut Mati. So garam dia tinggi yang buat kita tak digalak di sana. Betul. Betul. Siapa Dinesh nak pilih Israel? Oh, tak. Okay, that is my top 2. Alright, itu dia Acik dengan pilihan kedua dia iaitu Mesir. Kita nak pergi ke Danish.
So Danish, apa pilihan kedua kau? Yang kedua ni aku nak pergi ni. Amsterdam sebenarnya. Kenapa? Aku Amsterdam? Sebab aku tertarik dengan lagu Malik, Cerita Kedai Kopi. Kan dia buat ala-ala konon Amsterdam kan. Aku nak pergi je kat depak kedai kopi tu, apa ada kat situ. Oh, okeynya lagu tu memang kat Amsterdam lah. Tak silap aku, bukan dia konon macam shoot ala-ala Amsterdam lah. Itulah sebab salah satu lagi ini fakta menarik. Fakta menarik. Dekat Amsterdam ni pun satu tempat Amsterdam ni diorang punya antara famousnya adalah satu team football lah, iaitu Ajax. So team Belanda lah, Ajax Amsterdam. So memang Ajax pun sekarang ni dah naik kan. So memang antara tempat yang famous lah dekat Amsterdam. Amsterdam tu dalam negara mana Holland. Holland mana? Belanda. Holland mana? Oh, Belanda. So kadang-kadang Holland, kadang Belanda. Dah dua benda yang sama. Tu lah, dia Holland dengan Netherlands. Aku tak tahu kenapa negara tu ada dua nama. Dua. Okay, Netherlands. Itulah. Okay, bawang Holland. Amsterdam pun tak silap aku banyak benda yang legal kan. Jenayah lah, senjata api. Oh ya. Drug. Oh jenayah lepas Macam-macam. Nish, betul lah Nish. Tak saya ingat aku pula. Jenayah aku nak lupa. Tapi narkoba memang legal kat sana. Yang aku tahu je. Okay, itu dia Danish dengan pilihan kedua dia, iaitu Belanda, ataupun lebih spesifik sekali Amsterdam lah. Jadi aku nak pergi ke aku punya top 1. Jadi top 1 aku negara jiran kita, iaitu Brunei Darussalam. Itulah. Kalau orang yang dekat sana nak keluar daripada Brunei, tapi aku kat sini nak pergi ke Brunei. Walaupun yelah aku walaupun duit apa tu punya currency lebih rendah daripada Brunei. Tapi aku rasa aku nak tengok culture dekat sana dengan bahasa yang diorang amalkan. Aku rasa tak lari pun dengan kita punya culture kita. Macam Sabah tu. Itu pun satu juga, tapi aku nak tengok macam mana diorang punya rakyat diorang lah kan, dengan diorang punya macam mana diorang jadi maju. Maksud aku maju maksudnya diorang jadi kaya. Sebab negara diorang kecil dan diorang pun ada sumber, tapi aku rasa sumber tu pun sooner or later akan habis juga kan. Minyak kan? Betul? Ke apa? Dan aku nak tengok sebab apa orang Brunei nak keluar dari Brunei, maksudnya bercuti keluar daripada Brunei dan pergi ke Labuan lah. Sebab Brunei dengan Labuan tu dekat, apa yang aku dengar daripada orang-orang yang aku pernah jumpa. Dekat Dekat, betul. Bukannya aku nak downgrade kan orang Brunei. Tak, orang Brunei bagus. Tapi ini apa yang aku dengar, orang Brunei selalu pergi bercuti ke Labuan. Salah satu sebabnya Labuan ni tak ada cukai. Dia macam Malaysia Langkawi lah macam tu. Tak, Labuan ni dalam Malaysia kan. Betul tu. Tapi contohnya Langkawi punya tak ada cukai tu, tak silap aku, on alcohol beverages. Kemana aku? Alkohol punya minuman dia tak ada dia masih ada lagi tax, tapi dekat Labuan ni apa yang aku tahu tak ada tax. Pasal mungkin depa shopping dekat luar ni maybe duit depa tinggi. Macam Singapura dengan Malaysia kan. Tak shopping je masuk Malaysia. Maybe lah. Barang murah. Macam kita lah, kita pergi ke Thailand, barang murah kat sana. Langkawi. Tapi Langkawi dalam Malaysia. Apa ni meh? Fakta menarik. Okay, itu dah aku punya top 1 aku, iaitu Brunei Darussalam. Jadi aku nak pergi ke Amir Lobak dengan dia punya pilihan pertama dengan fakta-fakta menarik dia. Okay. Tengok ada nak pengaruh TV ke, pengaruh movie ke macam mana ni? Mana meh? Okay, top 1 aku. Top 1 aku, okay. Indonesia. Yes.
Sebab negara diorang besar kan. So aku teringin pergi ke Indonesia. Lagi-lagi aku nak pergi ke Aceh. 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 Oh Aceh, sorry. Aceh. Yap. Kau nak pergi kampung Aceh tadi? Kampung Aceh. Kampung Aceh lain. Itu lain. Itu lain. Oh, itu nak pergi juga. Dia ni cerita lain je ni. Okay. Dia nak pergi ke mana aku tahu dah tu. Jadi, kenapa kau nak pergi ke kampung Aceh? Okay, aku teringin kat sebab tu salah satunya tempat yang permulaan kata sampai panggil Serabi Mekah tu. Serabi apa? Serius lah. Panggil apa? Serabi Mekah. Kelantan meh. Tak, kat Aceh ada. Kat Aceh ada. Serius. Oh iya? Sebab ni aku lepak minum kan kat kedai, kau orang tahu lah kedai ni kan. Kedai BP ada kedai Aceh ni kata aku. Kedai Aceh kan. Kedai Aceh lah. So aku tengok bukan Serabi Mekah, benda ada katanya tu. Tapi manas lah sebab aku tengok budaya diorang macam lebih kurang macam kita tau. Dan fakta menarik. Fakta menarik. Alright. Okay, kau pernah tengok tak satu movie cerita Kampung Kerinci? Tak Ada pernah. Tak pernah lagi meh. Kenapa meh? Serius lah. Tak pernah. Betul lah tak pernah. Tu tak pernah Bukan filem, ada salah satu kata abang cerita apa kat gangster ke apa yang kata abang long Kampung Kerinci tu kan. Nama Kerinci tu sebenarnya bergantung pada bahasa belah sana sebenarnya. Kerinci. Aku rasa cerita Abang Long Fadil lah. Bola Fadil ke kat gangster aku lupa dah. Yang tunjuk samurai tu. Gangster eh. Oh, okay. Gangster Okay lah. Aku bagi fakta menarik satu lah tentang Aceh ni. Kau ingat tak dulu yang kes yang tsunami dulu? Gempa bumi ya. Dekat Aceh lah tempat yang kata ada satu kapal yang terdampar dekat tengah-tengah dan satu masjid yang dia tak runtuh apa semua tu. Dekat Aceh lah tempat dia. Dan satu lagi kata kalau pergi sana, benda yang menarik kau nak tengok benda-benda tu lah. Kuasa pembuah yang ada kat sana. Macam mana benda yang semua benda hancur kecuali benda-benda yang macam tu. Benda yang bergerak daripada tengah-tengah laut pergi ke tengah-tengah daratan. Ada dekat Aceh. Still dia orang tak alihkan pun benda tu. Kapal tu yang aku dengar. Satu kapal yang besar ada kat tengah daratan. Dia memang benda tu dia buatkan peringatan masa tsunami dulu. Tahun tahun 2004. Yes, 2004. Oi, 2004. Tapi yang masjid tu betul tu memang kau lihat je gambar tu kan. Keliling dia padang jarak badan tu kukuk tau. Tiba-tiba ada satu masjid. Tengah-tengah. Betul. Memang itulah kebesaran yang Maha Esa kan. So itulah mungkin sebab tu kot Amir nak pergi kan. Boleh bagi kata menarik kat situ. Benda yang menarik kat Aceh tu lah. Ya, betul. Aku lagi satu aku teringin makanan diorang sana tau, kopi Aceh. Kopi Aceh. Kenapa? Kopi yang tahu je tahu. Okey, tak apa. Yes. Jangan tahu je tahu. Okay, tu je top 1 aku. Tu yang happy. Okay, alright. Alright, itu dah top 1 Amir dengan Indonesia ataupun lebih spesifiknya lagi adalah Aceh. Jadi tu nak pergi ke Kai Lori. Jadi ke manakah destinasi anda nak bawa lori anda? Kai? Okey lah, bagi fakta menarik dulu lah. Fakta menarik. Okay. Fakta menarik. Berkaitan dengan Pak An tadi. Kan negara Brunei dia still walaupun negara dia kecil dia still maju kan. Satu fakta yang aku dengar, negara Brunei dia ada sumbangkan sumbangkan duit untuk Masjidil Nabawi. Kira bil elektrik ke Masjid Nabawi itu kerajaan negara Brunei kot yang biayai. Itu fakta menarik. Ini baru betul fakta menarik meh. Sebab macam apa yang aku dengar, sebab kiranya benda tu yang membuatkan negara Brunei still macam tu maju walaupun dia negara yang kecil yang kita tak fikir kan sebenarnya. Betul. Kiranya setiap bulan bil elektrik dekat Masjidil Nabawi kerajaan Brunei yang tanggung. Aku ada satu fakta lagi. Tapi bukan fakta kot. Ini perkongsian lah. Negara Brunei dia mempunyai sehelai rambut Nabi
dan janggut Nabi. Dia mempunyai itu. Macam mana Sayang. dia ada? Memang dia beli daripada Turki ke Arab, aku tak pasti. Tapi memang dia miliki lah artifak tu. Rambut tu kalau hampa tengok, memang sah rambut Nabi sebab dia tak ada shadow. Rambut-rambut Nabi ni, kalau kau suluh dekat even dekat lampu ke matahari ke, memang dia takkan ada shadow. Dia takkan berkilau ke masa kau? Ke tak ada terbayang. Dia tak ada bayang. Dia tak ada bayang. Dulu sinar. Bila kau potong je, rambut tu akan hidup. Dia tumbuh lagi. Negara Brunei ada benda tu. Memang nice lah. Bagus pilihan aku Okay, guys, kembali. Sama tempat menarik tu tak. Aku nak pergi dekat Madinah. Madinah Ya, walaupun tempat tu aku dah pernah pergi sebelum ni. Kiranya bagi aku tempat tu salah satu tempat yang katakan tenang dan aman dan macam tu lah. Kiranya tempat yang kata susun teratur, cantik, memang cantik lah. Dia tahan Tuhan kat sana. Dan bangunan-bangunan dia pun macam mana, kau pergi mana-mana pun bangunan dia pun dia dah siapkan satu syarat yang setiap bangunan tu tak lebih daripada 13 tingkat supaya menara dekat Masjidil Nabawi nampak dari satu tempat. Betul. Kena katakan memang dekat tempat kat sana tempat tu memang tenang sangat-sangat lah. Waktu malam ni memang cantik gila kan? Cantik tu memang cantik lah. Memang. Jadi apa memori yang kau paling ingat sekali lah kat Madinah, Kai? Kat Madinah aku berjalan kat sana rasa macam dengan jalan dekat shopping apa semua. Pusing satu Madinah lah, tapi yang rasa macam aku tak rasa pun rindu kat Madinah. Macam rasa tenang. Kau rasa macam dekat rumah maksudnya? Tak, kata bunyi horn tak ada, apa tak ada, memang kata tenang. Jalan pun tak sesak. Lancar lah. Lancar, memang semua lancar. Dia berbeza dengan Mekah Munawarah. Dia kalau kata dia tempat berbeza dan kata antara Madinah dengan Mekah, Madinah tempat yang tenang, Mekah tempat kita beribadat. Macam tu Kayaknya memang menarik lah tempat tu. Aku rasa macam dan yang paling menariknya bagi aku, jasad Nabi Muhammad kan ada kat situ. Jasad Nabi, jasad Sayyidina Abu Bakar, jasad Sayyidina Umar. Memang ada dekat Madinah tu. Tapi ada satu kalau kata pengalaman lah. Aku dengan abang ipar aku nak pergi kan rasa ada Baqi' kan. Baqi' belakang tu. Time tu kini habis semayang ada semayang jenazah. Macam kita orang berlumba-lumba nak pergi, kayaknya nak usung jenazah tu pergi ke Baqi'. Kira boleh masuk Baqi' sekali lah. Tetapi lepas kita tunggu dekat luar tu, rupanya jenazah pergi ke tempat lain. So kita orang macam tunggu tanpa tak dapat apa-apa lah. Dan dia tak tahu kira perjalanan dia. Kayaknya sia-sia lah kau tunggu sekarang. Tapi macam kata menarik lah kita dapat tengok macam mana kedudukan kat sana. Memang bagi aku geografi sana memang menarik, cantik dan nice lah. Betul. Itu dia Top mana Kai dengan pilihan utama dia iaitu Madinah. Ya, jadi kita nak pergi ke Acik Pinky. Adakah negara yang dia nak pilih ni ada kaitan dengan warna pink? Cik. Okey, negara pilihan aku sepanjang zaman yang aku teringin sangat-sangat nak pergi Jepun lah. Tak mengangkai kak. Ada fakta menarik je? Fakta menariknya di Jepun adalah kes bunuh diri paling tinggi. Di Jepun adalah kes kecurian paling rendah di dunia. Ya? Yes. Even dia orang test hutan besar tu dia orang test jalan, jatuhkan duit yang berlonggok-longgok pun dalam wallet, tapi still dia orang tak usik pun wallet tu. Contohlah kan, kalau barang kau, beg kau tertinggal dekat train, nak naik train, tertinggal kat situ. Kau even kalau kau tinggal sehari, kau dah pergi mana hala, kau datang balik, beg tu ada kat situ. Sampai tahap tu je pun. Dia mentality, disiplin, dia orang punya
culture dia, aku sebenarnya aku tengok Jepun ni satu sebab aku minat nature lah, sana banyak nature lah. Tapi bukan Tokyo lah. Alam dia. Tu lagi satu Nature. perempuan dia, awet-awet dia aku minat orang Jepun ni. Aku dah agak. Aku Tolong. tunjuk. Dia orang suka Comel lah. pendek tu. Bapak. So sebab tu ke Acing kau masih single sampai sekarang? Mampus lain. Bagi aku definisi perempuan ni cantik, comel lah, berbeza lah. Bagi aku definisi perempuan Jepun ni comel lah, comel, ayu, lembut-lembut. Ni apa yang aku nampak ni lah dekat media sosial ni kan. Kalau kat sana wallahualam lah. Jangan percaya tu Cik, jangan percaya tu Cik. Lagi satu lah, sebab mungkin aku peminat One Piece yang sangat tegar. So aku tanya nak pergi One Piece Tower lah. Dia ada bangunan khas untuk One Piece. Serius lah? Memang serius. One Piece Tower nama dia. Dan dia ada buat satu kawasan yang sangat besar kat situ. Dia ada statue, dia ada segala benda tentang One Piece. So aku tanya sangat lah nak masuk situ. Memang aku sangat tanya lah. Ada apa Even tattoo? ada statue. Oh statue lah ni, patung lah? Patung. Oh. Even kapal yang dia orang naik, Straw Hat naik ni pun ada, dia orang buildkan satu replika kapal yang betul, yang besar gila. Dan dalam tu memang sebiji desainnya semua sama dalam tu. Uish. So, kita Boleh naik boleh. Kita boleh merasai lah macam ibarat kau duduk dalam cerita tu. Itulah. Itulah dah fan. Fakta menarik ya Kai. Dekat Jepun baru-baru ni dia pasal Ultraman. Dia keluarkan satu Ultraman baru, Ultraman Reboot ke apa aku tak dengar nama dia. Dan dia macam dia Ultraman tu cara perlawanan dia macam mana orang Malaysia bersilat. Oh. Okay. Baru-baru ni satu komik baru pasal Ultraman. Dia keluarkan Ultraman baru. Nama dia aku tak ingat nama apa Ultraman. Dia kata macam reboot ke apa je lebih kurang itu. So dia bukannya live action lah, dia manga lah. Live action sekali. Oh live action sekali? Lagi satu ada fakta menarik kak. Oh ya. Orang Jepun ni, perempuan Jepun, kalau dia pakai baju yang nampak bahu, tu makna kata no manners. Alright, itu dah Acik dengan pilihan utama dia iaitu Jepun ataupun Nippon. Jadi kita nak pergi ke Danish Denggi punya pilihan utama dia. Alright Danish, apakah negara yang kau nak pergi? Okey, aku punya top 1 aku ni sama dengan Amir tadi. Indon. Tapi aku lain lah kan. Dengar lu aku dah cakap. Nanti kau bagi fakta menarik ni. Okey. Okey, teruskan. Aku nak pergi sana sebab ni apa yang aku tengok sendirilah. Kat sana banyak tersimpannya ilmu-ilmu sufi atau ilmu suci ni kat sana kalau nak dibandingkan dengan Malaysia. Dan jadi yang aku inginkan kat sana, aku nak mengayau satu Indonesia, aku nak pergi daripada satu buruan ke satu buruan sampailah aku habis. Dan last kali aku nak pergi melawat di gunung berapi. Okey, satu fakta menarik. Okay. Aku dah sebut dah. Aku dah sebut gunung berapi. Ya, betul. Apa dia ni? Kau nak tahu tak, dekat seluruh Asia Tenggara ni, salah satu gunung berapi terbanyak adalah Indonesia. Selain Filipina. Dan masih aktif adalah Indonesia. Okey, itu je. Okay, fakta menarik lagi satu. Orang Indonesia, dia tak suka dipanggil Indon actually. Ya betul. So dia orang prefer Indo lah sebenarnya. Indo. Sebab nama dulu dia orang adalah Indo-China sebenarnya dulu kan. Kalau siapa yang duk buka buku sejarah dulu kan. So dia orang tak suka dia panggil Indon. Betul. Alright, kita teruskan Danish. Kenapa Danish? Kenapa kau nak nak memasterkan ilmu itulah. Aku tak tahu nak cakap ilmu apa. Tapi yalah. Kenapa kau nak buat apa dengan ilmu-ilmu ni? Aku tak tahu kenapa. Aku
tertarik sebenarnya sebab aku tengok satu cerita. Tapi bukanlah nak cakap aku pengen movie kan. Dia cakap aku pengen movie pula. Aku tengok semenjak BGP ni aku. Okay. Sejak BGP ni aku suka tengok Mak Lampir. Jadi dia cerita Mak Lampir tu kan ada banyak dia punya input-input dia yang benar daripada situ. Bukanlah nak tengok grafik dia betul-betul keluar api, boleh orang tercampak sampai 60,000 batu tu kan. Taklah, tapi kita nak ambil benda yang betul lah. Ya kan? Nak katakan kau yang cepat pengaruh lah. Bukan sebab pengaruh. Yang tu memang minat aku sejak daripada dulu. Tapi kalau macam mana, let's say lah kan, cuba kalau kau pergi belajar ilmu tu, ilmu ni adalah ilmu yang terpesong lah. Jadi macam mana? Tidak terpesong. Tidak terpesong lah. Sebab tu lah. Okay. Nish. Kau kena pilih je. Apa dia? Tempat daerah mana yang kau nak pergi tu dekat bahagian Indo ni dikata dia luas. Fakta menarik dia, Indo memang sangat-sangat besar dan ramai penduduk. Tahu. Aku akan betulkan. Salah satu fakta menarik Indon adalah dia kebanyakan ni adalah pulau. Yes. Indo. Yes. So minta maaf penontonnya. Dia banyak mana kalau kata aku nak round daripada satu daerah tu contoh daripada Cirebon pergi Makassar, lepas tu pergi Mataram dan sebagainya lah. Tu aku celah mana aku tak tahu. Dan dalam satu perjalanan tu mungkin akan dapat berbagai jenis pengalaman. Betul. Fakta menarik. Dekat Indonesia ada Pulau Pontianak tak silap aku. Bukan Pulau Lansiak. Nama dia Pontianak. Pulau Lansiak. Pontianak Ada nama dia tempat. Tempat dia Pontianak. Memang nama tempat tu Pontianak. Aku tak tahulah apa sejarah kat situ. Tapi menarik lah. Duk mana ni? Aku duk Pontianak ni. Oh, yang gila ke? Alah bodohnya dengar. Tapi serius. Tak. Orang Indonesia cakap macam orang kau. Cakap Kedah. Alright ni. Tempat dekat Indonesia. Cakap orang Kedah. Kau aku pelik ah. Aku pelik kan ni. Itu dia kami punya top 3 negara yang kami nak kunjungi. Jadi sebelum aku nak tamatkan Koyak Podcast ni, korang boleh pergi dulu ke korang punya social media. Korang boleh tolong like korang punya Facebook dan follow kami punya Instagram. Dan jangan lupa juga subscribe channel kita orang. Itu paling penting. Dan juga like video ni. Dan kalau korang tak suka video podcast kan, korang boleh dislike dan komen. Penting komen. Kenapa korang dislike? Sebab kita orang open je kalau korang nak beritahu apa-apa. Betul. Sebab kita orang kalau pun ada improve juga. Kalau ada idea-idea menarik pun Kalau korang nak isu apa-apa ke kan, contoh macam trailer cerita nama movie yang buat tu tajuk babi ke kan, yang cerita yang di-ban oleh Malaysia contohnya lah. Alright. Okay. Kenapa babi tu? Lagi aku cerita ataupun kita boleh buat dalam satu isu, satu tajuk yang khas. Tapi setakat ini saja sebab sekarang pun dah lewat, masa pun dah lebih. Jadi alright, setakat sini saja. Pantry Club, bukan kongsi gelap. Assalamualaikum. Ciao guys, thank you guys. Fakta menarik YouTube kita orang, semua orang buta. Okay, ciao.